اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمد. Pondok-pondok bersatu. Kenapa pondok-pondok bersatu? Jadi saya terus terang, kenapa Nahdlatul Ulama boleh besar? Kerana bantuan dari pondok. Dan pondok ni kenapa? Ini pondok di Indonesia. Pondok Indonesia ni adalah dia ada dipanggil dengan jaringan pondok. Jaringan pondok tu apa? Setiap kiai ni macam raja lah, macam sultan lah bagi pondok dia. So raja ni dia ada anak. Anak ni ada putera mahkota, dia ada putera kedua, putera ketiga, putera keempat. So dia kahwinkan putera ni dengan pondok tu. So dia ada link, dia ada macam link sehingga kan pondok dengan satu pondok ni semua ada ikatan persaudaraan. Ada ikatan persaudaraan antara satu kiai dengan kiai yang lain. Ini yang kuatnya mereka. Dan mereka bersatu. Mereka mungkin ada sistem silibus yang agak berbeza, tapi hakikatnya kembali kepada yang sama sahaja. Walaupun mungkin ini pakai Jam'ul Jawami', pondok ni pakai Ghayatul Usul. Lebih kurang sama je lah. Tapi taraf dia tu sama. Jadi diorang boleh. Jadi ibarat dia kelas 3 aliyah lulus, diuji materi yang ada dalam Jam'ul Jawami'. Bagi orang yang tak belajar Jam'ul Jawami' tapi dia belajar Lubul Usul atau Ghayatul Usul pun sama. Dia dah tahu dan ini ada. Ini yang penting. So ini yang kita kena duduk bersama. Sebab itu conference pondok, ini tak boleh dari saya. Ini kena tok guru pondok yang ada kat atas sana, yang memang duduk di pondok, yang memang pegang pondok, panggil semua pondok. Ahli semua jemaah dari Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, dari Selangor, dari Terengganu, dari Melaka, dari Johor, Negeri Sembilan, dari Sabah, dari Sarawak, semua panggil perwakilan mudir dia sendiri, kiai itu sendiri, kumpulkan semua bersama-sama duduk, bukan isu politik, bukan umat, jangan isu umat nak undang-undang tu, jangan bahas tu dulu. Bahas bersama-sama bagaimana eksistens pondok ini, bagaimana pondok boleh bersama, bersatu. Kita buat silibus yang kita sepakat, kita buka madrasah pondok. Pondok ni yang dekat pondok kita ada satu madrasah yang mana mengajarkan silibus ini. Silibus dia kitab yang kita pilih. Nak pakai Matlaul Badrain ke, nak pakai kitab ni, terserah, kita sepakat. Dan ini diajarkan, ustaz mengajar kelas ini kitab ni, kelas ini kitab ni, kita ada. Selain waktu sekolah, waktu masuk kat madrasah tersebut, di pondok tersebut, ni pondok. Di pondok tersebut juga mengadakan pengajian talaki umum macam biasa. Kitab syarah nak buka, syarah Fathul Wahab nak buka, Bujai Romi ke, nak buka Hikam ke, nak buka apa, buka lah. Itu sama-sama. So madrasah-madrasah ini akan mengumpulkan bersama, melahirkan setiap tahun dan kita bagi dia sijil dan suatu saat kalau kita dah kuat, solid, kita boleh buat kertas kerja memohon untuk mengiktiraf sistem pondok. Seperti di Morocco dah ada At-Ta'lim Al-Atiq, di Indonesia dah ada undang-undang pesantren, di Malaysia ni belum ada. Nasib pondok pun tak tahu lagi, semakin lama semakin mati. Kalau kita tetap macam ni, tunggu lagi 10 tahun, 50 tahun pondok akan tutup semua. Ini masalah dia. Atau dah tak laku, tak ada orang nak datang. So kita kena bersama. Ini yang Imam Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Qanun Asasi dia, Muqaddimah dia dah tulis tentang apa? Persatuan. Al-Ittihad itu yang penting. Okey. Satukan pondok-pondok di Malaysia sangat bagus. Saya setuju. Jauh kita dengan di Indonesia. Bukan hanya Indonesia, kita ketinggalan hatta di Patani sekalipun. Patani ni bukan negara Islam. Justru bukan negara Islam ni, diorang tambah kuat, pondok tambah solid. Persatuan, kesatuan umat Islam tu tambah kuat. Kenapa kita dah memang ada raja-raja, ada sultan-sultan, kita dah ada jabatan mufti, kita ada zakat, kita ada macam-macam, kita justru jadi lembik ni macam mana? Sekolah agama kita keluar form 6, belum tentu boleh baca kitab. Berapa banyak yang pergi belajar kat Mesir tak boleh reti baca kitab. Kita sampai terpaksa import ulama daripada luar. Ini macam mana? Bila Malaysia dapat melahirkan ulama dari Malaysia sendiri? Itu pertanyaan kita. Kenapa kita kena bila ada budak keluar dari pondok, kita kena hantar dia pergi Azhar? Nak lahirkan dia dari Azhar. Indonesia tak payah Azhar. Duduk di pondok, keluar dari pondok, alim tu lebih alim dari budak-budak yang belajar kat Azhar. Ini macam mana? So saya bagi contoh. So ini yang tugas kita di Malaysia. Tugas kita di Malaysia kena pastikan kita dapat melahirkan murid-murid kita jadi alim-alim belaka.
Ustaz Aiman pun tak belajar dekat Malaysia macam mana. Dah nak buat macam mana. Waktu saya form 1, saya ingat lagi, saya masuk sekolah agama, saya tak dapat ilmu. Saya masuk sekolah agama, walaupun sekolah agama tu sekolah agama Wahabi, saya 9 bulan belajar bahasa Arab tu saya tak reti apa. Kosong. Saya ingat lagi, 9 bulan belajar bahasa Arab, saya tak reti apa. Saya masuk pondok di Jawa, saya duduk 3 bulan je, saya dah boleh dah tahu Jurumiyah tu, saya dah menguasai dah. Saya dah boleh baca kitab, saya tahu mana fi'il, mana fa'il. Baca masih salah-salah sebab belum biasa, tapi dah boleh tahu dah. Boleh tahu kitab, dah boleh tahu apa, dah boleh baca lah nama kitab tu, dah boleh baca. Ini orang Malaysia baca nama kitab pun salah. Ini saya bagi contoh. So, memanglah di pondok-pondok Malaysia tak ada masalah, ni boleh. Tapi, kita kena solidkan lagi. Dan pondok kena tegas istiqamah. Tuan guru juga istiqamah. Jangan keluar pondok. Saya ada kiai, nama dia Kiai Hanan Maksum. Kiai Hanan Maksum ni, Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Dia tak pernah keluar pondok kecuali 2 isu. Satu, kerana walimatul ursi. Kerana walimatul ursi ni wajib. Yang boleh dicapai lah. Dan yang kedua, iaitu ketika cuti. Musim haji. Itu sahaja. Kalau dia pergi haji, dia pergi haji. Itu kita paksa lah. Uzur syar'i. Kalau tak. Syawal, ya. Syawal dia memang, Ramadan tak dia duduk pondok. Lepas tu bila Syawal tu, waktu cuti tu dia memang keluar. Itulah waktu dia ziarah, waktu apa, 20 hari. Dah. Yang lain tak. Yang lain dia duduk pondok siang pagi malam istiqamah. Nasihat dia kepada saya Al-Faqir sebelum saya keluar dari pondok. Saya jumpa dia dah nak pergi dah ni. Mintalah bungkusan akhir. Pesan dia satu je. Kulo, ni bahasa Jawa dia kata, kulo nasihat sampean nek medal wajib istiqamah. Nah itu dia sebut tu. Aku pesan kepada engkau, kalau dah keluar dari pondok, balik mesti istiqamah. Apapun buat, kalau istiqamah akan berjaya. Itu dia sebut. Itu yang saya buat sekarang. Saya mengajar istiqamah. Saya mengaji istiqamah. Selagi saya boleh istiqamah. Maaflah, mengaji kat pondok Biu Faiz tu tak istiqamah bukan sebab apa. Sebab lompat-lompat susah. Saya yang susah. Otak saya ni lompat susah. Kalau senang, setiap minggu selesai. Saya boleh istiqamah. Istiqamah aja. Dan yang kedua, bila berlanggar dengan jadual universiti, tak boleh lah. Itu tempat saya kerja, saya tak boleh lah. Saya kena istiqamah lah kat universiti. Ini kena faham. So, itu maksudnya. So, istiqamah. Kalau istiqamah, insya-Allah dapat barakah. Dapat yang lain, berhasil. So, pondok-pondok, tok guru semua istiqamah duduk pondok, jalankan pengajian tersebut, cetak, lalu bagi dia orang sijil. Sijil walaupun tak diakui, tak apa. Tapi ketika solid, bayangkan kalau kita melahirkan ulama, keluar dari pondok, alim, orang akan semakin lama percaya pondok tersebut, makin menghantar murid tersebut. Yelah, basically macam ni. Nak hantar kat sekolah agama A, lulus form 6, dapatlah SPM, STAM, Mutasofi, baca kitab, langgar sana, langgar sini. Hantar dekat pondok ni, 6 tahun, alim, baca kitab, boleh macam-macam, Masya Allah. Suruh dia ambil STAM terus, dapat Mutasofi. Kita nak hantar kat mana? Pondok ke nak hantar kat sekolah agama? Itu contoh dia. Ini kita kena cuba bersama-sama untuk satukan pondok. Nak mengangkat guru-guru pondok, promosikan bagi muka saja supaya menjadi ikutan netizen mendepani ilmu disebabkan oleh Facebook. Jadi macam mana nak mengangkat guru-guru pondok untuk dipromosikan? Ini pakai media lah promosikan. Kalau di Indonesia dia tak ada masalah, tak pakai media pun orang dah pegang dengan nama Nahdlatul Ulama. Saya bila sebut, ini pondok kiai ni, pondok alumni pondok mana? Kalau pondok ni, pondok Kencong. Kencong bayar sampai RM1. Itu semua orang dah cakap, okey ini dah muktamad dah. Macam tu je. Jadi kalau kami di Indonesia ni, kalau balik, sampai dari mana? Dari Kediri mana? Kencong. Pondok Kencong. Masya Allah, kiai ni. Dah sebut dah. Jadi kita ni kena buat budaya tu di Malaysia. Kena ada budaya tu. So nak hidupkan kembali ilmu turaf ni. Jangan sampai turaf ni dikebelakangkan. Itulah sebenarnya yang nak perjuangkan keluarga pondok sah nak faham mereka anggap yang tak payah sama kerajaan. Yalah, ini tugas Naam lah, tugas Biu Faiz lah.
Pergi ke setiap pondok memberi kefahaman yang betul. Siapkan semua buku tu dah siap. Naam tu kena buku cantik, lengkap. Bagi setiap satu tok guru pondok. Ajak, ikut musyawarah. Gagaskan, berusaha untuk naikkan ahli sunnah wal jamaah. Itu tujuan dia. Tujuan dia tak lain. Jangan politik, jangan apa. Kena buang. Politik tu kena buang jauh-jauh. Kena buang jauh-jauh. Kita dalam berusaha di pondok ni, bab politik tu tak ada kena-mengena. Politik lah. Tapi bab bersatu pondok ini yang kita kena bersama di luar kawasan politik. Tutup. Politik ni kita tutup. Kita nak mengaji, kita nak bersatu untuk naikkan pondok. Ini tugas. Doktor, bagaimana kita nak membela pondok kita daripada orang yang terlampau mengagungkan universiti dan sijil? Ini adalah musibah di seluruh dunia. Hatta Morocco, hatta Indonesia. So, apa Nahdlatul Ulama buat? Dia jadikan pondok ini boleh keluar sijil yang dianggap macam universiti. Tak ada masalah. Ilmu dah jelas. So, cara dia macam mana? Di Lirboyo contoh dia, terlalu hebat. Murid 24,000. Terlalu hebat sampai sijil pondok sekarang dilulus ini dianggap Ma'had Ali. Ma'had Ali ni setaraf degree di universiti. So, apa masalah dia? Agungkanlah sijil. Boleh. Sijil pondok ni dah boleh naik taraf tu. Tapi memanglah kita susah di Indonesia nak buka universiti macam Indonesia. Susah sebab kita tak cukup orang. Indonesia buka universiti. NO buka universiti kecil-kecil pun. Stein NO pun murid dah 2,000, 3,000. Malaysia buka universiti. Kuis pun berapa banyak orang nak datang. Susah nak cari sebab kita 30 juta aja. Dia orang 240 juta. Kita kena faham. Kita kena faham. So kita memang tak cukup rakyat. So tak sewenang-wenangnya semua pondok boleh buka universiti. So, apa cara dia? Kalau pondok ni bersatu, kita ada beberapa institusi ahli sunnah wal jamaah yang dah setaraf college. Kita kena usaha sama macam mana boleh supaya budak pondok ni bila dah alim, dia mendapat sijil juga. Tanpa dia membuang ciri-ciri pondok dia. Pondok tetap pondok, tapi ciri pondok jangan buang. Sebab itu macam saya lah, saya pondok. Tapi saya belajar di universiti. Di universiti itu saya menguasai kerana saya pondok, saya ada ilmu dan saya menguasai. Budak-budak universiti ini bukannya menguasai, tapi saya yang menguasai. So saya buat. Tapi saya tak ikut pun eksekutif mahasiswa. So itu saya tak ikut gerakan tu. Itu politik. So itu saya malas nak ikut. Saya bahagian ilmiah, menulis karya ilmiah dan lain-lain. Sebab tu lecturer-lecturer saya waktu di universiti di Indonesia dulu sayang saya. Lepas tu saya pergi ke Morocco sama. Walaupun saya masuk universiti, tapi saya tetap membawa latar belakang pondok. Jadi tak ada masalah. Dan yang menariknya waktu saya di Maghribi dah wujud 10 tahun lebih waktu tu, sistem pondok yang dah diiktiraf, dipanggil Taklim Atib. Jadi ini pondok dia tu dah dapat sijil universiti. Pondok ni dah buat sijil universiti, Taklim Atib. Dan universiti biasa, budak-budak yang datang daripada pondok, belajar di universiti ambil dirasah Islamiah, mereka jauh lebih terselah daripada yang masuk dari universiti melalui jalur universiti. So tak ada masalah. So kita jangan kita terus tak naklah universiti ni kita tutup universiti. Tak payah. Ada ni doktor je, ada apa je kita kena tolak. Tak. Kita kena cuba mengasimilasi. Cuba menggabungkan kedua-duanya. Cuba apa kita panggil integrate. Integrate, tapi integrate dengan makna yang betul lah. So, di UIA, kalau saya nak bagi tahu ni, banyak orang tak tahu. Di UIA tu, berapa banyak pelajar master PhD, terutama dari luar negara, dari Indonesia, yang merupakan pelajar pondok yang tradisional. Ada Gus Husnul Haq. Itu dari pondok tu. Tapi buat PhD dekat UIA. Ada Taufik dari PCI. Ada hari tu terkejut. Budak-budak, Lirboyo tu apa nama dia? Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad. Dia ada satu bahagian di Lirboyo tu, ada satu bahagian. Dia dari pondok yang tu. Dia masuk sampai pergi ke ada yang pergi belajar Al-Ahqaf. Malaysia nak masuk Al-Ahqaf pun berapa banyak je yang lulus. Al-Ahqaf di Hadramaut. Cuba kalau kita pondok-pondok menghantar pelajar-pelajar kita hantar ke Ahqaf buat degree. Tak diiktiraf di Malaysia, tak apa. Bayangkan kalau dah balik tu 3,000, 4,000 belajar dari Ahqaf. Kerajaan mungkin kena terpaksa mengiktiraf Ahqaf. Ilmu Ahqaf tu jangan cakap lah. Yang buat Darul Minhaj tu, yang buat Darul Hawi tu semua belajar Ahqaf. Ini saya bagi tahu Ahqaf tu diiktiraf. Saya rekomen dia Dr. Arwani Shirazi. Arwani ni
Dia belajar pondok, Paul. Pondok saja. Pergi ke Al-Aqaf buat degree. Buat master di Zaitunah. Buat PhD di Muhammad Khamis di Rabat. Balik sekarang dah doktor. Dah pakar alim maqasid syariah di Indonesia. Tapi pondok. Maqasid syariah yang bukan dipolitikkan. Tapi yang betul-betul pondok. So kenapa tak boleh buat macam tu? Ini cara dia. Mohon tunjuk ajar kami Naam Negeri. Negeri Sembilan ada Naam. Saya selalu pergi Negeri Sembilan, tak pernah jumpa. Tapi tak adalah. Saban hari orang sering angkat lulusan universiti dengan hanya memiliki degree masa PhD sebagai platform ilmu. Dan saya bagi contoh. Kalau ilmuwan pondok ada degree, ada master, ada PhD, apabila ada persoalan-persoalan, kita merujuk terus kepada turas. Kita tak salah baca kitab. Sehingga kalau ini terjadi, maka banyak jabatan-jabatan mufti akan panggil komuniti pondok untuk duduk di AJK Fatwa agar supaya memastikan fatwa yang diputuskan itu sesuai dengan syariat. Ini kita kena penting. Sebab itu jangan lawan. Tak pernah talaki musyafahah dengan alim ulama. Bagaimana kita nak perkasakan ulama azhar jemaah supaya dilihat mampu membawa followers? Tak. Ada degree, ada PhD, buat talaki. Pondok, ada degree, ada master, ada PhD, buat talaki. Ini yang saya buat. Cuma saya sedih lah dekat Malaysia ni sebab saya duk talaki dengan orang awam. Tak lagi dengan orang awam, saya kena terjemah dulu. Kenapa saya tak nak lah. Kalau boleh nak talaki dengan budak pondok macam saya buat di Morocco dulu. Kitab Arab je semua. Baca dengan tobit lah. Itu talaki, terus syarahkan. Baca perlafaz, kulit ke kulit. Boleh tanya murid-murid saya kat Morocco. Itu yang kita buat. Ini saya rindu kat Malaysia. Adalah buat lah dekat pondok PU Faiz tu. Itu ialah pondok yang paling dekat. Nak cari pondok lagi dekat dah tak ada dah. Itu je yang saya boleh buat. Okay. Negeri Sembilan tu saya buat lah. Tapi budak-budak ni masih kecil-kecil. Susah juga. So, ini yang kita kena gagas. Dah habis kan? Tak nak ni. Yang kita perlukan adalah tokoh yang menjadi panutan ulama, panutan umat. Kita masih belum punya tokoh-tokoh pondok yang kuat hari ini di mana di mata masyarakat umum. Dulu tak ada, kita dah tertinggal. Kita kalah kerana kita mengadopsi manhaj Ikhwanul Muslimin. Ini kesalahan besar. Nahdlatul Ulama sejak awal mereka lebih tua dari Ikhwanul Muslimin. Jadi ketika Ikhwanul Muslimin masuk ke Indonesia, Nahdlatul Ulama tak nak terima. Dia memang menolak kerana apa? Dia dah ada manhaj, dah ada jati diri sendiri. So kita di Malaysia kena ada jati diri sendiri. Kenapa kita nak ikut manhaj Ikhwanul? Ini kita kena fahamkan. Contoh dia, ketika Ikhwanul Muslimin bawa kaul Hasan Al-Banna dalam kitab Rasail dia, apakah kata semua Rasail dia boleh diterima? Saya beri contoh, mabadi yang dia buat usul Ishrin dia. Usul Ishrin di belakang sekali dia mengkritik tentang pergi ziarah. Kita di Nahdlatul Ulama tolak awal-awal tu, kitab tu kita tolak habis lah. Kita tolak awal-awal. Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Ini masalah dia. So, ini pesan saya kepada pondok-pondok lah. Kita kena ada jati diri kita. Maka yang terbaik, PU Faiz ni tugas. Wajib PKP ni, raya dah siap. Iaitu rumikan dengan cara ilmiah dan transliterasi kitab senjata syariat. Nanti Ana boleh letak masadir kat bawah dia tu, Ana yang boleh tolong. Ana tasheh. Keluar atas nama Nahdlatul Ulama, cetak yang cantik, kita hantar ke dan kita hantar ke mana? Ke Akademi Jawi untuk cantikkan. Dan kita cetak di bawah ulama. Naam. So itu pegangan semua pondok. Berani tak? Kalau itu tak berani, tak siap, tak boleh lah. Okay. Okay, nanti terakhir sebelum penutup. Seruan saya kepada segenap hadirin wa hadirat hafizakumullah, terutama warga pondok-pondok di Malaysia.
kum wa ana ma'akum wa ana abadan ma'at turas. Nah kata, saya ni memang datang dari pondok. Walaupun saya tak belajar di pondok Malaysia, ada saya kritik saya. Kata, Aiman ni bukan dari pondok Malaysia. Tak boleh pak. Saya bersama pondok di Malaysia. Kenapa? Saya sebelum pergi di pondok Indonesia, saya mencari pondok di Malaysia sebenarnya. Tapi, yelah kerana keluarga dah pergi sana lah. Itu cerita dia. Dan setiap saya balik tu kadang saya masih teringin nak duduk pondok di Malaysia. Dan yang lebih menarik lagi, saya ingat lagi tahun 2008 tu saya pergi Pulau Botapah. Sempat duduklah ngaji I'anah, Babazid, sempat ngaji Sunnah Abi Daud kalau tak salah dengan Babazid. Itu dan lain-lain. Itu contoh dia. So seruan saya kepada pondok-pondok di Malaysia, kita kena bersatu. Selagi turas baru ataupun lama, bersama-sama, kita bersama-sama ganding bahu, tak kisah dari aliran mana pun. Asalkan dia bernama pondok. Maksud bernama pondok bukan hanya nama, tapi dia memiliki asas 3 tadi. Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab dengan Syafi'i atau bermadzhab Arba'ah, dan bertasawufkan Imam Junaid dan juga Imam Ghazali, ditambah satu lagi, turas. Kalau ini, kita bersama, kita duduk, berada di bawah satu organisasi. Nak buat organisasi baru, dah banyak sangat organisasi. So, kita jadikanlah Naam ni suatu organisasi. Ingat, Naam ni tidak dimiliki seorang, tak. Ini dimiliki oleh segenap ahli sunnah wal jamaah yang berada di bawah Naam, ini milik bersama. Itulah yang namanya Jamiah Nahdlatul Ulama. So, kita sama-sama duduk, bermesyuarat, sepakat dan jalankan apa yang kita boleh jalan. Yang kita boleh jalankan. Yang satu-satu misi saya tu tadi, kita kena seragamkan. Lepas tu kita tolong. Ada pondok yang mungkin tak cukup ustaz, kita carikan ustaz yang boleh mengajar kitab yang ni, kita hantar. Dan pastikan silibus tu habis. Silibus dia berkitab. Berkitab tu contoh dia apa? Jurumiyah, kulit ke kulit. Kulit ke kulit. Tahun depan ni Alfian Ibn Malik 2 tahun. Kulit ke kulit. Kena khatam. Tak boleh tak khatam. Kena khatam dalam masa 2 tahun. Contoh dia macam tu. Bersama. Lepas tu apa? Yang tok guru yang tua kita angkat jadi mustasyar. Yang muda-muda, tuan guru yang alim ni kita angkat jadi syura. Lepas tu yang muda-muda ni, yang muda-muda tapi yang lebih boleh bergerak, boleh buat apa, kita jadikan dia tanfiziyah. Dan kita kena ingat, dalam Nahdlatul Ulama ni tak ada boleh pendapat seorang, tak boleh. Dia kena kolektif. Kolektif ni apa? Pendapat bersama-sama. So tanfiziyah dia bukan berpendapat, dia bekerja. Syura ini yang berpendapat. Kerana dia bahagian macam parlimen. So, dia yang berpendapat. Bila terjadi konflik, dia mustasyar. Itu maksud dia. So, mustasyar ni memiliki sifat apa? Lembut. So, kita nak aman. Kita nak berjalan bersama. Bersama-sama. Itu tujuan dia. Naam ini ada. So, kita bersama-sama, saya menyeru, meminta kepada semua tok guru yang jauh lebih alim dari saya. Jauh lebih alim dari saya yang saya tahu. Mereka hebat-hebat belaka yang dah mengaji dekat Bukit Jiyad dan lain-lain, yang mengaji di tempat-tempat lain, di Mesir dan lainnya. Saya tahu mereka lebih alim. So, jom kita, inilah waktunya kita bersama. Bila kita masuk dalam Naam, bab politik kita tutup, itu urusan masing-masing. Kalau ada yang dari UMNO, UMNO lah. Yang ada dari PAS lah. Ada yang dari DPKA, PKR lah. Ada dari DAP lah. Bab isu politik kita letak belakang. Kita jangan bahas. Kita bersama urusan pondok dan ahli sunnah wal jamaah. Itu yang saya maksudkan. Macam mana dari pondok nak masuk universiti? Itu dah panjang. Okay. Banyaknya soalan. Dah cuba tu. Mungkin sekian saja. Ini soalan satu. Mau Ustaz nak tanya. Ada orang tanya kenapa Naam ikut NU Indonesia sedangkan mungkin suasana berbeza dengan Malaysia dengan Indonesia. Tak. Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia sebenarnya semangat dia sama dengan ahli sunnah yang ada di Malaysia. Hanya sahaja ahli sunnah yang ada di Malaysia organisasi. Apa organisasi ahli sunnah yang betul-betul ada yang membawa gagasan seperti yang dikehendaki oleh Wan Ahmad Al-Fatani. Yang betul-betul tujuan dia untuk ini. Ini yang tak ada. Sebab itulah kita letakkan Naam. Kita ada Islami Ustaz. Islami memang ada tapi kerja dia lain. Dia bukan kerja urusan dengan orang pondok. Dia ada akademik, dia ada urusan lain. So biar dia jalan dengan Sunni usrah lah. Usrah Nurani, usrah itulah yang ada. Itulah tugas Sunni. Apa lagi dah tak ada dah. So, satu-satunya cara adalah dengan Naam ini sebagai fraksi untuk melalui jalur pondok.
Jadi pondok-pondok Melayu memiliki gagasan yang sama bersama memperjuangkan pondok demi ahli sunnah jemaah. Ini maksud dia. Kerana macam saya dah baca tadi, di Indonesia muncul bukan kerana politik, bukan kerana apa, tapi kerana pondok. Pesantren dia panggil lah. Tradisional. Pondok jangan bagi makna. Jangan sampai orang yang bukan dari pondok tradisional mencuri nama pondok. Ini inti dia. Okay. Moga Syekh dapat ziarah pondok Ma'had Al-Habbah di Keluang. Saya dah selalu pergi Keluang, tak pernah tahu pula pondok tu. Okey. Kita boleh. Mungkin sekian saja daripada saya. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Aku lukau liazah. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.